Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Manchester United menang selesa 3-0 ke atas pasukan Leicester City. Nottingham Forest tumpas 1-3 kepada pasukan Newcastle United. Tottenham Hotspur tewas 2-1 kepada pasukan Ipswich. Chelsea seri 1 sama dengan pasukan Arsenal. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Ruud van Nistelrooy kekal cemerlang bersama dengan Manchester United. Pengurus interim Manchester United, Ruud van Nistelrooy, menekalkan rekod 100% tanpa kekalahan selepas pasukannya itu berjaya menewaskan pasukan Leicester 3-0 di Old Trafford pada malam tadi. Perlawanan tersebut merupakan perlawanan terakhir beliau sebelum Ruben Amorim akan memulakan tugasnya sebagai pengurus baru Manchester United yang baru bermula pada minggu ini. Nistelrooy memuji semangat juang sangat tinggi yang telah pun ditunjukkan oleh mereka semua sepanjang perlawanan tersebut berlangsung. Kapten pasukan itu Bruno Fernandes berjaya mempamerkan peningkatan yang cukup baik dalam perlawanan ini, di mana dia berjaya membuka jaringan pada minit ke-17 hasil bantuan daripada Amad Diallo. Gol kedua juga berhasil melalui pelibatan beliau juga, di mana gol tersebut telah tertampan masuk oleh pemain pasukan Leicester iaitu Victor Christiansen pada minit ke-38. Alejandro Garnacho juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama selaku penjaring dengan meledak gol ketiga pasukan pada minit ke-82. Hasil kutipan 3 mata penuh ini membolehkan Manchester United naik ke tangga ke-13 dengan mengumpul 15 mata, sama mata dengan pasukan Bournemouth tetapi berbeza daripada segi jaringan. Dua tonggak Arsenal kini berada dalam keadaan yang agak membimbangkan. Arsenal yang berjaya pulang dengan satu mata selepas mencatatkan keputusan seri 1 sama dengan pasukan Chelsea pada awal pagi tadi. Kini dibelenggu dengan kebimbangan selepas dua pemain tonggak mereka tidak dapat menghabiskan 90 minit permainan. Meskipun agak kecewa dengan keputusan perlawanan tersebut, Mikel Arteta lebih berasa bimbang dengan keadaan dua pemain utamanya iaitu Bukayo Saka dan juga Declan Rice yang terpaksa dikeluarkan sebelum perlawanan tamat akibat masalah kecederaan. Arteta juga mengakui yang dua pemainnya itu dilihat tidak berada dalam keadaan baik, tetapi pemeriksaan lanjut masih lagi berjalan untuk menentukan nasib kedua pemain itu. Arsenal berpeluang untuk berada di depan terlebih dahulu pada awal separuh masa pertama menerusi gol Kai Havertz, tetapi telah dibatalkan oleh VAR kerana offside. Mereka kemudiannya berjaya untuk berada di depan menerusi Gabriel Martinelli pada minit ke-60. Kedudukan tersebut bagaimanapun tidak bertahan lama selepas Pedro Neto kembali menyamakan kedudukan selang 10 minit kemudian. Kedua pasukan kini berkongsi 19 mata, tetapi berbeza daripada segi jaringan, di mana Chelsea berada di tangga ketiga dan Arsenal di tangga keempat. Saya yang bertanggungjawab di atas kekalahan ini, kata Postecoglou. Tak payah habaq, kami dah tahu. Tottenham Hotspur yang sebelum ini berjaya menyingkirkan pasukan Manchester City daripada Asia Carabao Cup dan kemudiannya membelasah pasukan Aston Villa 4-1. Gagal meneruskan rentak cemerlang mereka apabila tunduk mengejut 2-1 kepada pasukan Ipswich pada malam tadi. Episod malam mereka bermula selepas tewas 3-2 kepada pasukan Galatasaray dalam aksi Europa League pertengahan minggu lalu dan kini membawa ke aksi dalam Liga pula. Ipswich yang sedang bergelut dengan prestasi semasa mereka berjaya mencipta kejutan dengan mencatatkan kemenangan pertama mereka dalam musim ini dengan meneruskan pasukan Tottenham di depan penyokong tuan rumah sendiri. Bermula dengan gol daripada Samir Smodik dan diikuti gol daripada Lam Delap. Keduanya dihasilkan pada separuh masa pertama telah memberikan kelebihan kepada mereka. Spurs yang bermain serba tidak menjadi dalam perlawanan ini akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi gol yang dijadikan oleh Rodrigo Bentancur pada minit ke-69. Solanke sebelum itu berjaya menjadikan gol pada minit ke-49, tetapi telah dibatalkan oleh VAR akibat bola terlebih dahulu terkena tangan. Pengurus pasukan itu Postecoglou telah meletakkan sepenuh tanggungjawab ke atas dirinya akibat daripada kekalahan tersebut. Prestasi cemerlang Forest di calar Newcastle United. Nottingham Forest yang dalam misi untuk mencipta kemenangan keempat secara berturut-turut untuk aksi Liga gagal selepas mereka tewas 3-1 kepada pasukan Newcastle United di hadapan penyokong mereka sendiri pada malam tadi. Pengurus pasukan atau Nuno Espirito Santo menyifatkan kekalahan tersebut sebagai salah satu pengajaran yang amat berharga untuk mereka dan tidak menyalahkan anak buahnya akibat daripada kekalahan itu. Mereka sebenarnya bermula dengan agak baik apabila berjaya untuk berada di depan menerusi Murillo pada minit ke-21. Newcastle juga sedang menghadapi krisis prestasi yang tidak menentu. Bagaimanapun berjaya menyamakan kembali kedudukan menerusi gol pertama Alexander Isak. Gol kedua hadir menerusi Joelinton dan juga akhirnya gol ketiga hasil jaringan daripada Harvey Barnes. Walaupun menang,
Pengurus pasukan Newcastle menzahirkan rasa bimbangnya selepas Anthony Gordon dilaporkan telah mengalami kecederaan. Kita lihat juga keputusan perlawanan di beberapa liga utama Eropah. La Liga Spanyol, Real Betis seri 2 sama dengan pasukan Celta Vigo. Mallorca tewas 1-0 kepada pasukan Atletico Madrid. Real Valladolid seri 1 sama dengan pasukan Athletic Club. Real Sociedad kejutkan pasukan Barcelona 1-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Atalanta menang 2-1 ke atas pasukan Udinese. Fiorentina menang 3-1 ke atas pasukan Hellas Verona. Roma tewas 2-3 kepada pasukan Bologna. Inter Milan seri 1 sama dengan pasukan Napoli. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. AS Roma pecat pengurus lagi. AS Roma sekali lagi memecat pengurus pasukan, kali ini giliran Ivan Juri, selepas pasukan tersebut tewas 2-3 kepada pasukan Bologna pada malam tadi. Roma kini terperosok ke tangga ke-12 Liga. Kini sedang melihat Roberto Mancini sebagai calon pengganti yang paling sesuai. Juri hanya sempat memegang jawatan tersebut selama beberapa bulan selepas dilantik pada bulan September yang lalu. Bagaimanapun gagal untuk memenuhi kehendak pasukan. Dia yang menggantikan Danny Di Rossi juga dilak gagal untuk membawa Roma ke tahap sepatutnya. Kedudukan ke-12 mereka pada ketika ini merupakan kedudukan yang terburuk mereka dalam aksi Liga sejak daripada 20 tahun yang lalu. Mereka kini sedang mencari pengganti sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Dengan nama Roberto Mancini menjadi antara calon utama pada ketika ini, mereka mempunyai masa sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 minggu rehat untuk aksi antarabangsa dan berharap dapat menyelesaikannya sebelum aksi seterusnya bermula. Real Sociedad kejutkan pasukan Barcelona. Permulaan yang cukup baik bagi Barcelona akhirnya terhenti seketika selepas mereka terpaksa menerima kekalahan pertama selepas 7 kemenangan berturut-turut di semua kejohanan yang mereka sertai. Barcelona turun selaku pasukan pelawat dilihat mempunyai momentum yang cukup baik untuk memenangi perlawanan ini sekaligus menjarakkan lagi kedudukan mereka dalam liga dengan pencabar terdekat iaitu pasukan Real Madrid. Mereka bagaimanapun hampa selepas Real Sociedad berjaya menjadikan gol tunggal dalam perlawanan tersebut menerusi Gerardo Becker pada minit ke-33. Lewandowski hampir berjaya untuk meletakkan pasukan pelawat di depan dengan gol pada minit ke-13, tetapi telah dibatalkan oleh VAR dan kontroversi kerana offside. Walaupun tewas, Barcelona kekal mendahului liga dengan mengumpul 33 mata. 6 mata mengatasi pasukan Real Madrid yang kini berada di tangga kedua. Manchester United berminat dengan Danilo. Manchester United dilaporkan berminat dengan pemain pertahanan pasukan Juventus iaitu Danilo dan mahu mendapatkan pemain tersebut sebagai pemain pertama yang dibawa masuk dalam era Ruben Amorim. Barcelona henti minat terhadap Trent Alexander-Arnold. Barcelona sebelum ini dilaporkan turut berminat dengan pemain pertahanan pasukan Liverpool iaitu Trent Alexander-Arnold. Tidak lagi berminat untuk mendapatkan pemain tersebut kerana corak permainan pemain itu tidak akan memberikan apa-apa faedah kepada Lamine Yamal. Arsenal cuba ambil kesempatan ke atas Diomande. Arsenal dikatakan cuba mengambil kesempatan ke atas pemain pasukan Sporting CP iaitu Ousmane Diomande, di mana mereka akan cuba mengemukakan tawaran kepada pemain tersebut. Pemain tersebut terus kekal bermain dengan pasukan Sporting CP sebelum ini kerana kehadiran Ruben Amorim sebagai pengurus mereka. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan sedikit saingan daripada pasukan Bayern Munich dan juga pasukan Chelsea. Manchester City kekal minat Zubimendi. Manchester City akan meneruskan hasrat mereka untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Sociedad iaitu Martin Zubimendi pada bulan Januari nanti. Mereka akan memberikan tawaran yang dianggarkan bernilai sekitar 50.3 juta pound. Spurs intai peluang dapatkan Andre Ratiu. Tottenham Hotspur sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Balesano iaitu Andre Ratiu yang dilihat berpotensi untuk menjadi calon pengganti kepada Pedro Porro yang dikatakan akan berhijrah ke Real Madrid nanti. Omar Marmoush lebih gemar untuk bermain di EPL. Omar Marmoush yang kini sedang beraksi dengan cukup baik di Bundesliga dikatakan lebih berminat untuk beraksi di Liga Perdana Inggeris sekiranya dia meninggalkan Bundesliga satu hari nanti. Liverpool adalah pasukan yang terkuat untuk mendapatkannya bagi menggantikan Mohamed Salah pada musim hadapan.
Jonathan Tah sedang tinggalkan pasukan pada akhir musim nanti. Pemain pertahanan pasukan Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, dilaporkan tidak teragak-agak untuk meninggalkan pasukan sebab saja kontraknya tamat pada akhir musim nanti. Manchester United dan juga Barcelona pada ketika ini sedang bersaing untuk mendapatkannya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.